suami isteri. Namun ada juga yang mengatakan bahawa kursus kahwin yang telah pun mereka lalui ini modulnya agak kurang berkesan kerana walaupun telah menjalani kursus kahwin namun kes penceraian semakin menjadi-jadi di Malaysia. Itulah yang akan kita bincangkan hari ini tentang masih relevankah kursus kahwin ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan dahulu Satu bikisan laporan. Saksikan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mewajibkan umat Islam di Malaysia untuk menghadiri kursus kahwin sebelum melangsungkan perkahwinan. Tinjauan di sekitar ibu kota mendapati pusat khusus praperkahwinan memang mengikuti terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh JAKIM. Kebiasaannya kursus praperkahwinan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi apa yang kita belajar kat dalam kursus kahwin itu nanti? Nanti kita akan bagi semua item semua dalam ni lah. Kita bagi schedule apa semua ada dalam envelope ni apa. Nanti. Dia ada 6 slot. 6 slot. Sabtu dan Ahad. Cukup ke Kak 2 hari je belajar semua ni? Depend pada you lah. Kalau you ambil ni as a knowledge, kayaknya boleh bawa lah. Kita macam dapat permit dari Jawi untuk organize benda ni lah. Semua penceramah-penceramah semua dari Jawi, yang Jawi Iktiraf lah. Yang orang semua ada cert dari Jawi lah. Yang tajuk semua ni kalau saya tengok ni, semua pun memang ada rundingan dengan Jawi lah. Yes, Jawi yang bagi semua ni. Kita just organize je. Kahwin yang anda korang ni sah ke? Sah sebab CJ Jawi ni, CJ dikeluarkan oleh Jawi. So, kita orang keluarga CJ korang sendiri. CJ khusus kahwin ni boleh digunakan pada setiap negeri lah. Even though Sabah Sarawak pun sama je sebab kita guna modul JAKIM yang sama. CJ ni dikeluarkan oleh Jawi. Dan dia tak ada tarik luput lah. Unless kalau hilang, kena ikuti kursus sekali lagi lah untuk dapatkan CJ sekali. Selesai menjalani kursus, sijil akan dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Ternyata tidaklah sukar untuk mendapatkan sijil kursus praperkahwinan ini. Namun persoalannya, sejauh manakah keberkesanan kursus kahwin ini dalam kehidupan seseorang? Kita ikuti perbincangan di studio. Kursus yang dijalankan selama 2 hari ini wajib dihadiri oleh semua bakal pengantin beragama Islam di Malaysia. Jadi persoalannya tadi, sejauh manakah kursus ini berkesan terhadap pasangan-pasangan ini? Apa kata kita teruskan perbincangan kita di studio bersama dengan tetamu-tetamu yang telah pun dijemput khas, iaitu kita bersama Ustazah Zawiyah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Pengarah bahagian pembangunan sosial dan komuniti JAKIM. Seterusnya Lina? Ketua Penolong Pengarah. Ketua Penolong Pengarah. Dan pastinya di sebelah kiri saya ni yang sudah pun kabarnya mengikuti kursus kahwin, Hani. Kalau orang kata dah ada kursus kahwin tu mesti dah ada waktu tarikh yang sesuai kan? Nanti kita bincangkan ya. Okey, kita bincangkan. Okey, Ustazah, mungkin kita nak tahulah ya, adakah masih relevan diadakan kursus kahwin ini? Seperti yang dikatakan oleh Fiza sebentar tadi di awal siaran tentang berlakunya kes-kes perceraian juga dianggap sebagai salah satu menyumbang adalah kerana kursus kahwin dalam jangka masa yang pendek ini. Jadi pandangan Ustazah sendiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kalau kita bercakap dari segi kursus praperkahwinan sebenarnya dia telah dilaksanakan sejak daripada tahun 1997 jadi bermula diwajibkanlah di seluruh negara. Walau macam mana pun ada negeri-negeri yang belum mewajibkan tapi kecil saja bilangannya. Jadi kalau ditanya kepada relevan ke ataupun sesuai ke tidak, bagi saya kursus praperkahwinan ini memang sepatutnya diteruskanlah sebab saya merasakan kita tidak boleh nak kaitkan antara perceraian yang ramai yang kita diberitahu setakat ini maknanya sebab bukan kata tidak ada kaitan, tapi perceraian tu ada unsur-unsur yang lain yang boleh menyebabkan berlakunya perceraian tapi kursus praperkahwinan yang kita anjurkan ini sebagaimana disebut tadi, maknanya hanya memakan masa sehari setengah
13 jam yang meliputi 11 tajuk. Jadi pada saya tak mungkinlah dia dapat untuk orang kata memberikan sepenuhnya ilmu-ilmu untuk kita berhadapan dalam sebuah rumah tangga yang berbagai-bagai dengan cabaran-cabarannya. Tapi bagi saya kursus ini mesti kita teruskan. Harus diteruskan. Jadi Ustazah, mungkin ada ramai juga yang berpendapat bahawa sejak dari tahun 1997 hingga ke tahun 2011 telah beberapa kali modulnya ditukarkan. Dan ada juga yang berpendapat bahawa mak-mak dulu kan dia kata dulu saya tak ada pun kursus kahwin tapi bahagia dengan bapa kau sampai sekarang. Jadi orang sekarang pergi kursus kahwin tapi bercerai-berai. Adakah kurangnya ataupun kekangan terhadap modul-modul yang telah diberikan sekarang ini, Ustazah? Kami bagi pihak JAKIM yang orang kata apa yang terlibat secara langsung dengan penggubalan modul dan sebagainya yang berkaitan dengan kursus perkahwinan ini, memang kita ada buat sedikit penambahbaikan berdasarkan daripada komen daripada para peserta ataupun pandangan daripada pihak universiti ataupun yang berkaitan lah di antara tajuk-tajuk yang dirasakan perlu. Ada setengah tu kita dah buang, mungkin dipendekkan, dipanjangkan. Contohnya tajuk yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan. Jadi kita merasakan perlu dalam pengurusan kesihatan ini ditambahkan lagi dengan contohnya tentang HIV/AIDS dan sebagainya. Dulu kita tak masukkan. Tapi disebabkan gejala itu nampak berleluasa yang boleh menyebabkan masalah kepada masyarakat kita. Jadi daripada 1 jam kita tambah 1 jam setengah. Jadi modulnya digubal mengikut peredaran masa. Mengikut peredaran masa dan kesesuaian. Nah, kita juga nak tanyakan pandangan Hani berkenaan dengan kursus kahwin ini, adakah wajar lagi diteruskan? Tapi jawapannya selepas ini. Nantikan. Berkesankah kursus kahwin? Itu yang kami sedang bincangkan di studio hari ini ketika ini. Dan mungkin anda di luar sana yang ingin melontarkan pandangan boleh terus menghubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-6636. Baiklah, kita tanya Hani balik. Pandangan Hani sendiri tentang pengalaman berada di kursus perkahwinan selama 2 hari itu. Okey, pengalaman saya memang saya sendiri pun tak boleh nak bayangkan sebab banyak benda yang saya belajar. Ustazah pun salah satu pada penceramah saya pada hari itu. Masa saya menghadiri kursus kahwin. Jadi banyak benda yang sebelum ini saya tahu benda basic. Tapi saya tak tahu benda teknik macam benda yang lebih mendalam dan teknikal. Jadi bila saya pergi baru saya tahu. Jadi maknanya benda itu memang baguslah, cuma 2 hari. Kan. Cuma 2 hari tu Hani kata. Kalau lebih Ustazah mungkin bukan disebabkan oleh kursus kahwin ini tidak berkesan, tapi mungkin kerana kekangan waktu tu sendiri. Dan mungkin juga ramai yang terdekat luar tu, Fiza ni pandai cakap langsung panjangkan pula kan. Tapi saya boleh terangkan. Dia dah kahwin. Tapi mungkin ramai yang tak tahu bahawa belum kahwin memang kita rasa tak nak pergi kursus kahwin ni. Dah kahwin baru kita tahu betapa pentingnya kursus ni. Mungkin Ustazah boleh terangkan sikit tentang kursus kahwin ni. Boleh dipanjangkan lagi masanya? Sebenarnya kita dah banyak kali berbincang untuk panjangkan masa, tambahkan tajuk. Tapi setakat ini ialah kita pun mengambil kira sebab kalau kaki tangan kerajaan mungkin Sabtu Ahad saja boleh bercuti kan. Tapi yang swasta yang kerja di hotel dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang mereka masa bagi mereka terlalu limited sangatlah. Jadi maknanya insya-Allah dari segi cadangan-cadangan tu ada, tapi belumlah buat masa sekarang ni untuk kita nak menggubalkan satu modul, nak tambah dan sebagainya lah. Sebab kita kalau boleh tidak nak membebankan orang yang nak berkahwin, dan setelah dia ikuti kursus dan dia berkahwin, kita juga ada menyediakan lagi program-program yang lain yang kita sebut sebagai pasca perkahwinan. Jadi itu pun penting juga Ustazah. Itu yang penting. Yang perlu mereka ikuti. Tapi macam kata tadilah, hak yang wajib ini yang selalunya diorangkan hadir. Lepas tu mereka tak ambil kisah. Ini satu kerugian pada kita lah ya. Sebab Nabi sebut pada kita pun utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi maknanya proses cari ilmu ni bila masa kita boleh. Tapi tak semesti secara formal hadir kursus. Baca buku, tengok TV, baca majalah dan sebagainya, kita boleh dapat ilmu. Tapi cuba notekan apa yang kita dapat.
Ceramah motivasi dan sebagainya. Untuk kita tambah ilmu. Tapi Ustazah, ada juga di kalangan bakal-bakal pengantin di pasangan ni, semata-mata kerana nak mendapatkan sijil tu untuk membolehkan mereka berkahwin, maka memaksa mereka untuk menghadiri kursus sebab dah kata kursus ni wajib. Bagaimana sebenarnya kita nak memberi pandangan ataupun membuka ruang kepada remaja-remaja ni betapa pentingnya kursus kahwin ni dan modul-modul yang ada sebenarnya membantu mereka dalam soal prosedur pernikahan dan juga hidup selepas bernikah nanti. Itu salah satulah yang mengatakan apabila mereka merasakan wajib, mereka mesti pergi. Itu kadang-kadang mereka tak beri perhatian. Jadi saya merasakan sebab kita dah mendapat feedback daripada orang yang mengikuti dan sebagainya tentang kursus kahwin ini. Jadi saya mengharap sangatlah kepada para peserta bukan saja merasakan ini wajib maka dia mesti hadir tanpa dia beri tumpuan dan sebagainya. Ini satu kerugian, betul tak? Betul. Datang sekadar nak berbual, sekadar nak penuhkan, nak dapatkan sijil. Tidur pun ada, Ustazah? Iya, biasalah dia tidur semalam dia bekerja kan, pagi dia kursus kan. Jadi kalau hanya sekadar macam tu, saya rasa dahlah kita penat, kita habis duit tapi kita tidak dapat ilmu. Ini satu kerugian bagi kita. Bagi orang lain tak ada masalah kan, tapi kalau kita hadir, kita tidur, kita tak beri tumpuan, kita akan menyesal. Pun dah ada satu kes Ustazah, saya dulu pernah kahwin. Dan masa saya pergi kursus, saya keluar, saya masuk, saya bercakap telefon dengan girlfriend saya. Saya kahwin 3 tahun, rumah tangga saya hancur. So sekarang ni saya kursus lagi Ustazah dan saya cuba beri perhatian. Rupanya ilmu yang boleh saya dapat banyak dalam kursus ini. Dia cakap macam itu. Ilmu pun kena ikhlas, Ustazah. Itu pengalaman dia kena peserta kursus. Pengalaman peserta kursus dia kata, saya menyesal dulu saya ponteng kursus kahwin. Itu pengalaman peserta kursus yang mengikuti kursus dengan Ustazah. Kita nak dengar juga pandangan daripada seorang pemanggil ini. Silakan. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan, Nama saya Nur Kamilan dari Sentul. Ya, teruskan. Okey, saya pernah mengikuti kursus kahwin, Ustazah. Okay, Alhamdulillah, saya bersyukur sangat dengan kursus kahwin sebab dengan adanya kursus kahwin, kita ada satu masa yang mana masa ini untuk kita berfikir apakah arti perkahwinan. Dan baru tadi saya tengok dalam cari menantu, baru tadi lepas tentang cari menantu, di mana bila ditanya soalan wanita, bagaimanakah yang kamu tak boleh kahwin, lelaki itu menjawab, tentulah wanita yang gila. Jadi saya rasa amat-amat terharulah sebab dari situ ilmu perkahwinan tu nampak masih kurang jelas lagi. Cuma bagaimana Ustazah sebab dalam kursus kahwin kebanyakan yang datang macam Ustazah kata niat nak dapat sijil. Ada yang lagi 2 minggu nak kahwin sibuk nak ambil sijil. Jadi bagaimana kita nak menerapkan nilai sebenar bahawa kursus kahwin adalah step pertama untuk berfikir dengan 2 hari 12 jam betul-betul fikir tentang perkahwinan dan cabaran-cabaran selepas berkahwin. Contohnya isteri mengandung, macam mana dia punya situasi dia bila ada anak nak sekolah. Jadi cabaran-cabaran itu yang mana orang tidak lepas. Biasanya yang difikirkan tentang perkahwinan, nak kahwin, hari bersanding, lepas itu je. Tapi keuangan selepas berkahwin sebagainya tidak diperluaskan dalam kursus perkahwinan. Minta kalau bolehlah dipanjangkan seperti mana yang pernah dibuat 10 tahun dulu, di mana Jais Selangor pernah buat kursus kahwin bermalam dan berqiyamul, di mana waktu itulah niat lahirnya doa pukul 3 pagi yang bakal pengantin ni. Itu yang saya harapkan sebab saya pernah pergi kursus Jais, saya pernah pergi kursus Jawi, cuma dirombak kan. Kalau boleh malam tu dua-dua pasangan tu berdoa untuk rumahku syurgaku. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih. Panjang lebar Ustazah seperti yang kita bincangkan tadi Ustazah. Sejauh mana keberkesanannya. Tapi sebelum tu nak dengar pendapat Hani dulu. Serius sangat muka tadi. Saya takut saya salah cakap kau kan. Saya tak ada pengalaman lagi. Okey. Tapi Hani sendiri sebagai macam seseorang yang ingin mendirikan rumah tangga, adakah sebenarnya kursus ini juga turut memberi pendedahan ataupun menyedarkan kita bahawa kahwin bukan sekadar kahwin, tapi kahwin itu ada banyak tanggungjawab dan kehidupan kita bermula selepas kita mengangkat ataupun akad itu sendiri. Baru bermulalah kehidupan sebenar. Memang betul tu kan. Dia bukan sekadar kita nikah and then dah itu saja. Jadi bila kita berkursus kahwin, di situlah dia akan bagi tahu macam mana pengurusan kewangan kita, macam mana kita nak buat majlis, kenapa kita kena buat majlis untuk elakkan daripada fitnah. Jadi bila after that kita kena buat majlis tu ikut kemampuan sebab lepas itu kehidupan kita selepas itu. Dan betul apa yang pemanggil tadi cakap, bila dah ada anak perbelanjaan kita dah lain. Jadi dalam kursus kahwin semua aspek-aspek itu diajar. Jadi walaupun benda tu taklah
rasanya memang detail lah Ustazah. Sebab dengan lakonan semula semua. So dengan apa yang kita tahu kat situ, oh macam ni perbelanjaan dia, macam ni, oh macam ni cara nak beli barang hantaran, oh macam ni nak buat jemputan dan macam ni. Dan memang betul lah semuanya kita belajar masa dekat kursus kahwin tu lebih, oh macam ni sebenarnya yang kita perlu perbelanjaan tu macam ni, kehidupan kita selepas macam ni. Nampak gambaran tu secara jelas. Nampak sangat Hani dengar Ustazah. Dia tak tidur. Dia duduk kat depan lah gitu. Bersama dengan Serina, kawan baik saya, Serina Rizwan. Okey, itu pandangan Hani. Apa kata kalau kita dengar pandangan orang ramai pula? Silakan. Saya dulu berkahwin. Saya terkahwin dalam tahun 78. Masa tu tak ada kursus untuk pergi nikah kahwin ni. Tak payah nak pergi ke hospital untuk cek HIV ke apa ke semua kan. Sebagai penganut agama Islam, kita tahu basic agama Islam, macam mana tanggungjawab kita nak melangsungkan perkahwinan apa semua kan. InsyaAllah lah orang cakap kan. Saya sejak tahun 87 sampai sekarang insyaAllah kan. Orang cakap berkekalan lah sampai sekarang. Daripada experience saya selepas kursus yang saya ikuti tu, selama 2 hari pun dah cukup sebenarnya. Kalau kita betul-betul mengamati dan mempraktikan lah apa sebenarnya yang terkandung dalam kursus. Saya rasa mungkin kalau boleh diperbaiki dari segi kalau benda tu mungkin bukan setakat 2 hari lah, mungkin tempoh yang perpanjangan sikit. Isu perceraian ni saya rasa tiada kaitan dengan kursus kahwin lah, saya rasa lah. Kerana kursus kahwin adalah memberikan yang terbaik. So tak boleh salahkan kursus kahwin ke atau macam mana ke. Saya rasa kursus kahwin ni kena perbaiki lagi lah. JAKIM kena ambil tanggungjawab lebih berat lagi. Tengok sekarang banyak kes penceraian berlaku. Awak sendiri dah ambil kursus kahwin belum? Belum, saya cakap tadi. Tu dia pendapat tentang kursus kahwin. Tapi Ustazah, sebelum kita ada seorang lagi pemanggil, tapi mesti Ustazah boleh ulas sedikit tentang pemanggil yang tadi tu. Yang berkaitan dengan dari segi masa kan. Sebenarnya macam saya sebut di awal tadilah, memang kita kalau boleh kita nak panjangkan masa dan sebagainya lah. Dan macam memang pun dah dibuat dulu di Selangor. Dan Selangor pun ada masa dia memang buat, tapi bukanlah sentiasa, tapi mungkin sekali setahun. Tapi ialah ada orang yang suka, ada orang tak suka. Sebagai contoh apabila gemar-gemur, bukan daripada JAKIM mengatakan kursusnya akan dipanjangkan, ada qiyamul lail, semua peserta berebut-rebut menemui pusat kursus. Mereka kata mereka takut lama, mereka tak mau, memang tak nak qiyamul lail. Mereka takut. Hanya pandangan ini diberikan oleh orang yang telah berkursus, yang merasakan betapa pentingnya ilmu tu dan perlu ditambah lagi kan. Itu dia. Jangan takut belum lagi. Apa kata? Kita ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Ya, teruskan. Okey, saya Al-Putri Amy Balkis daripada Ijuk, Kuala Selangor. Ustazah, saya nak tanya